suruh kita mengajar kebajikan dan kita lupa pada tanggungjawab dan kebajikan kita dan kaitkan dengan belanjawan madani. Ini yang dikatakan menunggang agama menggunakan ayat Quran untuk menghina orang. Tidak tepat sama sekali. Saya nak tanya syarah siapa? Kitab mana yang boleh kaitkan dengan ini? Di mana celahnya? Langkah kita ambil dari segi pelaksanaan. Kita cuba sedaya upaya kita untuk membantu tanpa mengira negeri. Dan saya akan jelaskan apa yang disangkitkan oleh Tumpat. Tapi janganlah membawa hujah seolah-olah kita ini menindas. Bayangkan apa yang berlaku. 3 tahun mereka perintah bersama dalam kerajaan. 3 tahun belanjawan banding atau ketimbang belanjawan yang saya bentangkan jauh lebih baik tahun ini daripada tahun sebelumnya. Termasuk kepada Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Jadi untuk menghukum kita, mencerca kita, mengatakan kita zalim, tak tepat. Dan gunakan ayat Quran yang salah matlamat dan tujuannya. Marang, Kubang Krian, Kuala Kerai, Kuala Terengganu, berapa yang lain lagi. Bangkitkan seperti mana yang dibangkitkan oleh Yang Muhammad dari Tumpat. Tahun 2021, di bawah pemerintahan yang berkenaan, 0,5 bilion. Tahun 2023 ditambah dari segi pemberian bantuan negeri, bukan semua, bantuan negeri saja, tambah 100 juta tambahan. Kelantan tambah jadi 351,5, Terengganu 411,1, Perlis 154 juta. Saya bagi perhatian Perlis kerana Perlis tidak mampu mengurus keuangan negeri untuk membayar gaji kalau kita tidak bantu cara sungguh-sungguh dari pusat. Okey, dibandingkan dengan Sabah dan Sarawak, sudah tidak adil untuk banding Sabah Sarawak. Sabah Sarawak itu masuk bersama Malaysia itu kemudian. Kawasan-kawasan desa itu jauh ketinggalan, jauh lebih teruk daripada kawasan-kawasan miskin. Ini bukan soal pertimbangan politik. Saya konsisten dalam hal ini. Sempurna pun tahu. Konsisten. Mana kalau kita belanja sini 10 juta, kita kena tambah di Sabah Sarawak 100 juta. Kawasan pedalaman. Jadi janganlah kita gunakan perbandingan bahawa dibagi kepada Sabah dan Sarawak itu begitu tinggi. Keperluan mereka. Sebab itu dalam Malaysia Agreement 1963, Perjanjian Malaysia 1963, itu dimasukkan pemberian khas. Ada, walaupun dipetikai bukan tidak sepatutnya pemberian khas, ini pemberian hak, tidak mengapa istilahnya. Tapi sebab itu saya tambah pemberian khas untuk angkat kedudukan Sarawak. Dulu kita bagi 16 atau 19 juta satu tahun. Tahun ini kita tambah 300 juta ringgit. Apakah mencukupi? Rakan-rakan dari Sarawak dan Sabah kata memang tidak mencukupi. Saya setuju. Tapi inilah upaya kita untuk menunjukkan bahawa ini benar-benar madani untuk menegakkan keadilan bagi semua. Terima kasih, Perdana Menteri. Baik. Dari sudut pembangunan. Tadi pemberian kepada negeri. Pembangunan. Berapa kita bagi untuk tahun ini? Kedah 1,5 bilion ringgit. Kelantan 2,5 bilion ringgit. Bacalah buku belanjawan itu. Jangan guna temberang sana sini. Baca Perlis. Dalim. Perlis dari 250 juta sebelumnya, saya tambah jadi 570 juta. Ya, dia kata tapi Sarawak Sabah, itu saja hujahnya. Saya nak beritahu, 3 tahun yang lalu ni apa jadi? Mengapa tidak ditambah? Di mana peruntukan di Kelantan? Saya tambah 2,5 bilion daripada 1,8. Tak apa, tak payah terima kasih. Tak payah terima kasih. Tapi jangan hina dan cerca saya. Baik. Saya tekankan dan saya tidak mau apologetik. Pentadbiran kerajaan perpaduan mesti berbuat sesuatu untuk mengurangkan kesenjangan di negeri-negeri Tanah Melayu dan Sabah Sarawak. Dan untuk Sabah Sarawak, saya zahirkan keperluan menyokong golongan usahawan dan peniaga
Dan tambah, oleh itu saya nak tambah, sukacita diumumkan, kerajaan akan menyediakan peruntukan khusus untuk komuniti PKS Sabah dan Sarawak dalam bentuk dana pinjaman mikro melalui BSN 100 juta ringgit tambahan. Dan kemudahan jaminan pinjaman PKS dari bank sebanyak 500 juta ringgit. Saya tidak mahu cerakin nama-nama senarai projek Kedah, Perlis, Kelantan, Terengganu. Sebahagiannya nanti boleh diedarkan untuk maklumat saudara. Soal wang ehsan dibangkitkan. Apa pernah saya sebut bahawa ini dibatalkan? Cuma saya sebut sebahagian kecil daripada peruntukan ini akan disalur terus. Kalau dah tahu Terengganu negeri miskin, apa salah Menteri Keuangan kata salur wang ehsan itu direct kepada orang miskin? Di mana salahnya? Dan kerana kadar kemiskinan Terengganu itu masih 12% 2020. Jauh lebih rendah, lebih tinggi daripada kadar kemiskinan kebangsaan. Dan Kelantan yang mencecah 21%. Jadi ini kita tidak akan kurangkan jumlah yang kita janjikan untuk wang ehsan. Tetapi kita nak tentukan dalam beberapa kategori wang itu disalur terus. Kalau tidak, berilah banyak mana pun wang ehsan. Kadar kemiskinan di Terengganu, Kelantan masih tahap yang sama. Jadi ini saya jelaskan supaya jangan bangkit lagi soal zalim. Dia jadi mantra. Baik. Soal lapangan terbang Kulim Kedah ini telah dijawab oleh Menteri Pengangkutan. Saya baru terima surat daripada Menteri Besar. Minta ditimbang. Tapi begitu saja, surat. Cadangan itu cadangan daripada syarikat swasta. Dan katanya syarikat Tan Sri Syed Mokhtar akan membantu langkah projek itu. Itu biar ada jawapannya. Dan tak betul. Ini saya bercakap di parlimen dengan handset. Dan bila ada maklumat itu, dia kata memang ada cadangan, dia tak mampu buat begitu. Kerana jumlahnya 7 bilion dan Tuan Yang Dipertua, Datuk Yang Dipertua, 7 bilion ringgit. Kalau orang nak bawa modal. Kemudian tak diteliti oleh unit perancang ekonomi, tak diteliti oleh Kementerian Keuangan, tak diteliti oleh Kementerian Pengangkutan. Dia pakai umum begitu saja. Ini perintah cara apa? Tak ada dalam projek kita begitu. Mana-mana negeri bila ada usul mesti diputuskan bersama oleh central agencies. Dan ini belum berlaku. Kerana syarikat yang dibuat itu seperti mana disebut oleh Menteri Pengangkutan, ECK Group yang dipilih sebagai rakan strategik itu pada Julai 2022 telah batalkan cadangan mereka. Jadi itu pun kerajaan persekutuan, kerajaan perpaduan zalim kena batalkan. Yang batal tu syarikat kamu, syarikat yang cadangkan. Ya. Dan kemukakanlah. Kalau betul nak buat kemuka, boleh kemuka lagi. Kita teliti. Kalau munasabah betul-betul kajiannya, saya percaya Menteri Pengangkutan yang lebih sabar daripada saya boleh teliti. Baik. Larut, Paguh, Pokok Sena, Putrajaya sempurna mempersoalkan sasaran defisit fiskal 5% untuk 2023 dan 3.2% 2025. So, kalau sudah teliti perkembangan selepas belanjawan dengan hasil minyak yang bertambah, lembaga hasil dalam negeri dapat kutipan yang jauh lebih tinggi dan IPIC 1.8 bilion ringgit. Dan pelaburan-pelaburan besar termasuk Amazon dan Tesla sudah tidak akan bertikai. Ya. Saya pernah lalui proses ini 8 tahun. Bila daripada defisit 2 tahun saya kata berimbang, dia berimbang.
Lepas 1 tahun saya kata belanjawan lebihan, dia lebihan, alhamdulillah. Pengalaman itu akan mengajar saya untuk mengurangkan defisit. Dan ini sesuatu yang mampu kita laksanakan kerana kalau ikut betul-betul apa yang berlaku sebulan selepas pengumuman belanjawan, defisit kita sudah tepat, sudah sampai targetnya. Ini hari ini sudah sampai berdasarkan angka-angka baru yang kita perolehi, alhamdulillah. Bagaimana kita kurangkan, itu langkah-langkah yang kita ambil, yang kita akan bincang, dan kalau perlu saya akan umumkan di parlimen dari masa ke semasa. Di langkah jangka panjang atau sederhana, tentulah saya sebutkan tadi akta tanggungjawab fiskal akan diperkenalkan. Ini dengan tanggungjawab fiskal ini, dengan tindakan penguatkuasaan, ya, dan Badan Pencegah Rasuah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, soal lembaga hasil dalam negeri, kutipan cukai yang berkesan, ini saya sebut. Ya. Sebab itu saya minta ke rakan-rakan yang berhormat supaya memberi kerjasama dalam bidang ini. Ya. Saya pergi ke lembaga hasil dalam negeri dan saya tegur, ya, kutip cukai daripada golongan maha kaya. Ramai yang tinggi-tinggi saya beritahu, tak peduli dia Tun ke Tan Sri ke, kalau dia patut bayar, dia mesti bayar. Tapi saya tak ada dengar satu pun oleh Muhammad, terutama dari pembangkang, yang nak sokong ambil tindakan tegas kepada orang yang maha kaya. Dia hanya cerca kita. Jadi kalau tidak kita kutip daripada yang kaya, seperti yang disebut langkah-langkah percukaian apa, ada dari yang Muhammad dari pembangkang yang tegur, mengapa cukai barang mewah ni? Kalau tak mau cukai orang miskin, tak mau cukai capital gains tax untuk orang kaya, tak mau cukai tepung dan gandum dan beras orang miskin, tak mau juga cukai barang-barang kaya, beg dan berlian ni semua. Jadi bagaimana kita kutip? Jadi saya cadangkan cukai ke atas barang mewah. Ya. Dan itu pun tidak disetujui oleh ahli yang berhormat. Saya tak tahu kalau mereka dari kerajaan, dia nak cukai dari mana dan dia nak dapat hasil dari mana. Bantuan subsidi dibangkitkan, kurang. Saya tidak tahu dari mana, katanya kurang daripada sekolah. Sebahagiannya Timbalan Menteri Kesihatan umumkan tadi. Ya. Jangan ambil sekerat, ambil keseluruhannya. Kerana saya kaji belanjawan 2021, 2022 dan belanjawan yang dibentangkan sebelum ini, dan dalam semua kategori itu kita tambah, tak betul kita kurangkan. Ya. Belanjawan 2023 disediakan 64 bilion ringgit untuk bantuan dan subsidi, termasuk sumbangan tunai rahmah 8 bilion ringgit untuk hampir 9 juta ringgit, 9 juta rakyat. Kedua, tahap hutang negara masih tinggi dan bayaran khidmat hutang tahun ini saja diunjur, seperti mana saya sebut, 16% daripada hasil negara, iaitu 46 bilion ringgit. Ya. Dan hutang 1.5 trilion. Janganlah salahkan saya. Salah kata pentadbiran dulu, hutang terus hutang, tiap tahun bertambah. Tahun ini pertama kali kita kurangkan hutang itu. Ya. Tapi apakah kita meningkatkan hutang? Tidak. Pinjaman baru tahun ini berjumlah 94 bilion ringgit berbanding atau ketimbang tahun lalu 100 bilion. Jadi tiap tahun dalam jangkaan kita mesti kurangkan hutang dan dengan itu dapat mengurangkan defisit. Kemudian kita sebut tata kelola perolehan kerajaan. Kubang Krian masih bangkitkan, katanya bagaimana boleh, dan ini heboh di TikTok yang diupah. Bagaimana boleh kita katakan batal pada belum laksanakan? Tak betul. Projek itu telah diluluskan. Surat kelulusan itu ada. Tapi sempat berubah keadaan, kita tahan. Tak sempat dilaksanakan. Jadi kita batal kelulusan itu. Saya tidak berbelit-belit dalam kejahatan ini. Dan bila kita katakan hentikan kelulusan lalu, perundingan terus, yang kosnya peruntukan 15 bilion ringgit. Kos kelulusan 13.8 bilion ringgit. Ya. Kita tahan
Gunding semula, dan di situlah bila gunding semula berdasarkan fast track tender proses ini yang kita dapat jimatkan 1.8 2 bilion ringgit, dan ini masih diteruskan. Saya minta percepatkan. Bila katakan mesti dilaksanakan, dipercepatkan, dipermainkan. Ini Menteri Kewangan olok-olok, sekejap batal, sekejap start. Saya batalkan rundingan terus. Saya mulakan tender terhad. Saya kata segera kerana banjir masih berterusan. Dan saya tambah bukan saja di negeri Johor, Kelantan kita masukkan projek ini, ya. Johor, rancangan tempatan banjir Bandar Batu Pahat, Johor kita tambah lagi ni. Ini baru sebab bila kita jimat daripada 13.8 bilion ringgit itu, kita tambah daripada satu projek jadi dua projek. Rancangan tempatan banjir Lembangan Sungai Muar. Fasa 3 di daerah Segamat Muar. Terengganu, rancangan tempatan banjir Terengganu. Tempatan banjir Sungai Tepuh dan Banggul Air Lirih di daerah Kuala Nerus, Terengganu. Pulau Pinang, rancangan tempatan banjir Lembangan Sungai Jawi, daerah seberang Perai Selatan, Pulau Pinang. Selangor, rancangan tempatan banjir Sungai Kelang di Seksyen 25 Shah Alam. Selangor, kolam takungan duifungsi bagi tempatan banjir dan sumber bekalan air mentah Sungai Kelang, Sungai Rasau, Selangor. Pahang, pembangunan lembangan Sungai Sepadu, PLSB, Sungai Semantan, Fasa 2, Temeloh. Kelantan, ini projek besar. Pembangunan lembangan Sungai Sepadu, Sungai Golok, Fasa 3 di Kelantan. Kita segerakan. Dan juga satu lagi Johor, satu lagi yang pelbagai. Ya, tak apa, terima kasih, tak apa, jangan maki saya sudah. Dalam belanjawan sementara 2023, saya juga luluskan penambahan 400 juta ringgit kepada NADMA kerana usaha yang dibebankan yang lebih kepada mereka. Yang dibangkit itu projek tempatan banjir. Jana Wibawa. Ya. Jana Wibawa, kritikannya ialah untuk Bumiputera. Saya teruskan. Kalau kata ini projek khas untuk Bumiputera, tak, saya teruskan. Saya tidak batal. Saya gunding semula kerana banyak pelanggaran peraturan keuangan. Ada syarikat Cina yang jadi di Bumiputerakan kerana dia kebetulan kawan baik di Johor. Jadi itu pun nak pertahankan. Pertahankan. Mesti pertahankan. Ni projek Bumiputera bagi kepada Cina. Tak apa. Apa dia? Peraturan apa keuangan macam ini? Kalau nak bagi projek, saya tak halang. Tapi ini projek dikhususkan Bumiputera. Jadi kita kelirukan. Ya. Jadi dikaitkan dengan Jana Wibawa ni, katanya oh ini fasa 1 dan Jana Wibawa 1.0 itu paguh. Jana Wibawa 2.0 itu berah. Saya tak ambil kisah. Itu pulang SPRM nak semak. Saya tak kata harus semak hanya atau siasat Jana Wibawa 1.0. Kalau dia rasa ada bukti 2.0 di bawah berah, dia siasat. Saya tak suruh. Fitnah ini dan kecaman boleh berlaku. Saya nak beritahu, saya tidak mahu jadi pegang jawatan ini untuk menayai atau menekan atau menzalimi sesiapa. Saya tahu apa erti pendakwaan terpilih. Tetapi, pucung berada, dia faham. Tetapi, mengapa ni dicerca kita? Tanya penjelasan SPRM dan Peguam Negara. Sepatutnya dituju ke situ. Ini maknanya seolah rasuah ini mesti dipertahankan kerana dia kawan kita. Ini faham kabilah asabiyah ni. Tengok dulu apa pertuduhan. Tengok dulu bukti. Betul atau tidak rasuah. Betul atau tidak fitnah. Kalau fitnah, tak payah orang PAS. Saya akan bangun menentang kalau ada fitnah terhadap sesiapa. Tetapi kalau rasuah, kalau benar ada rasuah, benar ada penyalahgunaan kuasa, kita yang bicara Islam, kita baca Al-Quran, baca hadis, baca kitab, kerana kita pertahankan berrasuah di mana pendirian kita.
Puncak Borneo, Labuan, Pekan, membangkitkan soal kesegaran pelaksanaan projek. Saya akan pastikan pandangan-pandangan Pekan, Labuan, Puncak Borneo diambil kira berdasarkan prinsip yang saya jelaskan. Kita setuju beri kelonggaran untuk projek sekolah dan klinik naif walaupun dikatakan kurang. Tak betul. Ya. Ini daripada tambahan daripada projek yang sedia ada penyelenggaraan. Klinik naif ditingkat dan juga sekolah yang telah pun disebut tadi. Tetapi yang bertua, saya tidak mau tolak ansur. Saya tidak akan setuju dengan projek runding terus kerana semua kes dia meningkat kos. Jadi pengalaman lama kerajaan-kerajaan dulu yang asyik rundingan terus, kos melambung. Itu pun masih kita nak pertahankan kerana kabilah yang sama. Jadi oleh yang demikian, projek-projek ini saya yakin boleh. KWSP yang menjadi hangat kerana ramai ahli Muhammad bangkitkan. Dan saya terima baik teguran-teguran dia bangkitkan. Ya. Tapi kita kena ingat, prinsip KWSP itu simpanan hari tua. Kita bagi kelonggaran masa COVID. Semua negara yang luluskan kelonggaran, itu semua dah berhenti dan batalkan. Tak ada lagi dah. Tapi saya masih dengar pandangan-pandangan. Ya. Pada prinsipnya saya tidak setuju pengeluaran khas dana simpanan persaraan rakyat. Ya. Yang dulu lepaskan saya sebut Australia, Peru, Chile yang benarkan masa COVID semua dah hentikan. Ya. Karena kalau dia simpan 10,000 ada yang dibangkitkan oleh hitam, itu KWSP dah jelaskan hari ini di antara median dengan yang aktif. Jadi hitam tepat kerana tapi kajian itu hanya pada pencarum aktif. Oleh itu saya cadangkan untuk kita perkenalkan satu kaedah bagi memudahkan bagi orang yang betul-betul terdesak dia ada wang. Maka saya akan pastikan supaya KWSP memberikan ruang bagi pencarum yang punya wang dan keadaan terdesak pinjam dari bank ya, dengan kolateral atau jaminan cagaran daripada wang KWSP. Ini yang terbaik. Ya Mak Muhammad, kita hitam. Terima kasih Ya Mak Muhammad. Itu yang kita nak dengar sebab saya melihat, saya setuju dengan Yang Muhammad. KWSP ini tak boleh dikeluarkan sewenang-wenangnya. Saya tahu kenapa kerajaan ada satu dasar untuk menghadkan kita keluar. Tapi dengan pengumuman Yang Amat Berhormat, saya rasa kebanyakan dalam keadaan terdesak, rumah dia kalau hampir kena lelong, inilah kumpulan yang memerlukan bantuan. You spot on. Ini adalah isu yang paling penting yang dibawa mereka. Mereka ada wang dalam. Saya teliti juga, terima kasih kerana penerangan dibuat oleh KWSP, lebih banyak data diberikan. Tapi cuma kekhawatiran saya satu saja. Daripada data yang dikemukakan itu, active members jarang yang ada kurang dari 10. Tapi yang tidak aktif ni, mungkin akan datangnya ketidakadilan. Sebab macam saya, ada seorang gadis, 18 tahun, dia bekerja sebagai kerani, 3 tahun dia kahwin dengan anak tauke, lepas tu jadi tauke. Dia tak aktif. Dan 500 ni kalau dia dapat, saya rasa mungkin ada pertikaian. So, saya rasa mungkin minta KWSP memperhalusi, kita bagi golongan yang memerlukan. Kalau dia dah jadi peniaga, tak payah kita bagi. Itu cadangan Yang Berhormat. Terima kasih. Itu ucapan air hitam. Ya. Dan sebab itu saya bagi kelonggaran untuk kolateral ini. Ya. Yang tidak aktif itu termasuk juga sektor informal. Jadi kita kena ambil kira itu yang bekerja sendiri dan caruman mereka tidak konsisten. Tetapi yang saya cadangkan ini ialah bagi yang mempunyai peluang dan dia rasa ada seorang yang merayu kepada KWSP kata dia ada RM1 juta. Tetapi dia terikat di situ. Dan dia terpaksa bayar untuk hutang perniagaan dia sekitar RM182,000. Itu kes, spesifik kes. Jadi saya kata kalau gitu tak apa kita buat collateral. Jadi dia tak withdraw, dia tidak daripada KWSP, tapi di samping yang sama KWSP buat collateral itu sebagai cagaran dia.
Jadi dia boleh leraikan masalah itu. Baik, saya tidak ulang tentang soal tunai rahmah dan IPR yang telah dikupas oleh Menteri semalam, tapi tentang pesawah dan pekebun kecil getah. Bukan main riuh rendah tentang wang pekebun kecil getah. Saya nak beritahu, paling akhir naik harga PHPIPG getah ni masa Bagan Menteri Kewangan. Itu paling akhir 2019. Lepas itu 2020, 2021, 2022 tak naik pun. Nasib baiklah kita ambil alih 2023, kita naik dengan peruntukan 350 juta ringgit. Jadi walaupun ada cadangan sekarang nak tambah, tapi saya juga beritahu bahawa selain daripada itu, pekebun kecil getah dapat bantuan kerajaan RM800, ya, selain daripada kenaikan. Jadi jangan ambil satu, dia ambil dua-dua. Satu dia dapat RM800 juta, RM800 dan keduanya naik dari RM2.50 ke RM2.70. Dan saya nak beritahu 3 tahun pemerintahan lama itu tak naik 1 sen pun, ya. Untuk rakyat meniaga, PMKS dengan pendapatan bercukai RM150,000 pertama dikurangkan daripada 17 hingga 15% dengan boleh menjimatkan sehingga RM3,000 bagi 150,000 usahawan, ya. Dan saya sebut juga M40. Kemudian kita tekankan keperluan untuk menjayakan IPR ini dengan pembiayaan tekun, mara dan pinjaman-pinjaman lain dengan yang melebihi RM400 juta untuk kategori ini. Jadi saya harap tak payah lagi kita usik lagi simpanan rakyat yang sangat kecil sekarang ini. Hitam sudah selesai. Isu cukai. Larut, Puchong, Bagan, Tebrau dan Pekan menyuarakan soal cadangan pelaksanaan cukai barangan mewah yang dikhawatiri mengesankan sektor pelancongan. Sebab itulah mekanisme perbincangan itu diteruskan. Tapi kita kena faham, orang yang beli barang mewah itu selain daripada pelancong, itu orang ada upaya. Beg, ada pakaian, ya, solekan yang mahal-mahal. Jadi kita tak akan kenakan cukai yang membebankan sehingga kita tidak kompetitif. Tapi bagilah ruang supaya kita cukai ke atas kegunaan orang kaya. Kerana orang miskin tak akan beli beg RM40,000, orang miskin tak akan beli kot RM20,000. Jadi itu sebabnya mengapa saya cadangkan ini berlaku. Begitu juga tentang cukai keuntungan modal yang akan dimulakan. Itu pun seperti mana saya sebut kepada Bursa dan Suruhanjaya Security semalam, kita akan pastikan rundingan itu teliti dengan semua pihak supaya dia tidak akan merasakan beban kepada pemodal. Titiwangsa, Paya Besar dan Macang membangkitkan suatu kelola syarikat GLC. Dan Titiwangsa bangkit juga soal Goldman Sachs dan 1MDB. Saya setuju. Sebab tu saya lantik Titiwangsa mempengerusikan task force menyelesaikan isu 1MDB. Jadi kerana saya sendiri tidak bersetuju dengan keputusan-keputusan dibuat dulu yang sangat ringan dalam persefahaman. Hal-hal ini patut ahli Parlimen Pembangkang patut serah kuat. Tapi ini perkara tidak bangkit. Goldman Sachs itu mengambil keuntungan, laba daripada kepayahan dan keperitan kita. Jadi tentang pengawasan GLC itu saya setuju. Gesaan supaya jangan ada pertindihan kuasa dan fungsi terlalu banyak yang bertindih, dan keduanya kadang-kadang seperti mana disebut oleh Bagan Datuk dalam beberapa syarikat-syarikat yang diperuntukkan untuk membantu pekebun kecil, ada syarikat subsidiari pelancongan, ada subsidiari security yang sebenarnya tidak mampu mereka kerjakan dengan baik dan menyebabkan kerugian dan ketirisan berlaku. Hal ini semua kita hentikan. Jadi walaupun dalam beberapa jawapan saya ini agak
bunyinya tegas kerana saya tidak setuju sama sekali Al-Ilim Muhammad gunakan ruang ini untuk mempertikai langkah ataupun kebijakan saya boleh terima. Mengkritik beberapa tindakan saya boleh terima. Tapi mencela seolah-olah kita ini gunakan belanjawan dan zalim kepada orang. Itu tidak, bagi saya tidak adil. Apatah lagi guna dengan sandaran Quran dan hadis. Saya harap dalam peringkat jawatankuasa kita boleh lebih bijak, matang dan berhemah bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan dalam teguran, kritikan, dan saya terima baik kerana saya tidak pernah anggap belajar Madani ini kerangka yang perfect, ada kelemahan-kelemahan, dan kita insya-Allah terima dengan baik dan akan terus bantu untuk mengangkat martabat masyarakat dan negara kita. Terima kasih.